Kita masih lagi bincang hadis baru ni, sambung lagi. Tak ada habis baru ni. Iaitu hadis mula-mula lagi. Nabi SAW kata, apabila seseorang kamu duduk, falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, fa innakum idza qultum dhalik asaba kull 'abdin salihin fis samai wal ard aw baina as-samai wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u bihi. Jadi akhir sekali itu, hendaklah seseorang daripada kamu memilih daripada doa apa-apa yang dia berkenan, yang dia suka, untuk dia berdoa dengannya. Jadi doa tu. Jadi nampak, kalau mengikut zahir hadis ini, apa-apa hak kita sukalah doa tu. Yang ni selepas daripada tahiyat tu, kita panggil tahiyat ataupun tasyahud tu, Nabi SAW kata, kemudian bolehlah ataupun hendaklah seseorang daripada kamu itu pilih doa mana hak dia kena untuk nak berdoa. Tu. Jadi hak mana yang dia kena boleh. Dia ada dua pendapat di sini. Yang pertama, apa-apa sajalah, doa dunia akhirat boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan hak satu lagi mengatakan tidak. Doa hak boleh ni pun hak ada kaitan dengan akhirat juga. Semata-mata dunia tidak sesuai. Tidak sesuai. Bahkan mereka mengatakan tidak boleh lah. Doa hak boleh ni doa daripada Quran ataupun hadis ataupun yang serupa dengan lafaz Quran ataupun hadis. Yakni doa-doa yang maksud. Gitu, dia ada dua pendapat. Jadi Imam Ahmad dan lain-lain berpendapat boleh apa saja doa, boleh berlaku. Sebab itu dalam kitab ni, syarah ni, muka surat 284, wastudilla bihi ala jawazi ad-du'a'i fi as-salah bima ikhtara al-musalli min amri ad-dunya wal akhirah. Hadis ini dijadikan sebagai dalil kepada harus doa dalam sembahyang ni, apa-apa sajalah doa yang dipilih oleh orang yang bersembahyang tu, sama ada berhubungan dengan dunia ataupun akhirat, boleh berlaku. Ni. Sebab apa? Liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a a'jabahu ilayhi. Hak dia kena, hak dia suka. Mana-mana boleh. Begitu. Tetapi Ibnu Battal berkata, Ibrahim An-Nakhai, Tawus dan Imam Abu Hanifah tidak berpendapat begitu. Tidak berpendapat begitu. Bahkan mereka mengatakan orang yang bersembahyang tu dia tidaklah boleh berdoa melainkan dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Ataupun yang sabit di dalam hadis. Tetapi zahir hadis ini menolak pendapat mereka ini. Jadi hadis yang kita baca ni, apa saja hak kita suka ni bukan akhirat saja, hak dunia pun termasuk juga. Jadi kata Ibnu Battal, zahir hadis ini menolak pendapat mereka itu. Tetapi kalau kita tengok kitab-kitab dalam mazhab Hanafi, dia bukan khususkan dengan doa dalam Quran saja dan hadis saja, tidak. Dia ada pergi luar lagi sikit daripada tu, iaitu doa-doa yang menyerupai lafaz Al-Quran ataupun lafaz hadis.
hak lagu tu. Hak lagu tu boleh. Walaupun tidak daripada Quran, tidak daripada hadis pun. Boleh. Dalam kitab hidayah ni, dalam kitab hidayah ni fiqh Hanafi lah. Penting ni. Kitab ni bagi orang Hanafi kak penting benar lah. Dia kata begini, wada'a bima sya'a mimma yushbihu alfaz al-Quran wal ad'iyah al-ma'thurah wa la yad'u bima yushbihu kalam an-nas taharruzan 'anil fasad. Itu dalam kitab fiqh Hanafi. Dia kata seseorang itu boleh berdoa dengan doa yang dikehendakinya yang menyerupai lafaz-lafaz Al-Quran dan doa-doa yang ma'thur yang dinukilkan daripada Nabi SAW. Dia tidak boleh berdoa dengan ucapan yang serupa dengan kalam manusia. Takut-takut jadi rosak. Jadi dia boleh berdoa misalnya dengan doa yang mustahil seumpama itu kita minta daripada manusia. Kalau dengan manusia kita tak minta, tu baru boleh. Misalnya kita kata minta, ya Tuhan minta lah pitih lah, kau orang pun kita kata gitu. Tu boleh kita kata kau orang. Tu tak sesuai kata dia. Misalnya seseorang tu kata Allahumma zawwijni fulana yushbihu kalamahum. Ya Allah, berilah saya ni boleh nikah dengan perempuan itu. Ataupun perempuan tu kata gitu, ya Allah, kawinkan saya dengan orang lelaki itu misalnya. Itu tidak sesuai. Kalau mengikut Hanafi ni, kitab fiqh dia tak boleh. Sebab apa? Dia serupa dengan kita kata kau orang, boleh lagu tu. Kalau kita kata kepada satu orang, kawinkanlah anak ni tuan dengan saya, boleh. Dalam kitab yang lain fiqh Hanafi ni, sebab ada orang mengatakan mazhab Hanafi ni ketat sangat dalam perkara ni, Quran dan hadis saja je, hak tu yang boleh, hak lain-lain tak boleh. Tidak gitu. Hak lain pun boleh juga, tetapi yang menyerupai doa Quran dan hadis. Dan kira-kiranya hak lagu tu kita tak mungkin kecek, mustahil kecek dengan orang kalau kita nak minta. Lagu tu tak apa. Dengan Tuhan saja hak boleh minta benda lagu tu. Dalam kitab Bada'i'us Sana'i' dia kata walakin yanbaghi an yad'u bima la yushbihu kalam an-nas. Tetapi seyogianya seseorang itu berdoa dengan doa yang tidak menyerupai percakapan manusia, supaya dia keluar daripada sembahyang itu yang mengikut sunnah Nabi SAW, dan menepati dengan lafaz assalam itu sesuailah dengan semua itu. Gitulah lebih kurang tadi. Hak kita tak boleh minta dengan orang apa dia? Allahumma ghfirli. Boleh ke kita minta, hai fulan, ampunkanlah saya? Tak boleh. Hak lagu tu tak apa. Hak jenis-jenis lagu tu, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, walau bagaimanapun ini pendapat mereka. Ramai juga ulama yang lain mengatakan boleh. Nak minta apa saja pun boleh. Minta dengan Allah. Dia tidak kira bercakap tak boleh, bercakap dengan manusia. Jadi bercakap dengan Allah boleh. Cumanya ialah mungkin nampak sangat kita ni selapih sangat, ataupun taha sangat benda-benda hak lagu tu minta. Sepatutnya kalau kita minta dengan Tuhan, minta yang luas, yang umum. Yang umum, misalnya minta rahmat, minta keberkatan hidup. Itu tak boleh. Jadi kalau kita tak boleh nak minta dengan manusia lah. Jadi kalau kita dapat isteri pun, kalau minta lah kahwin, biar saya kahwin dengan dia, belum tentu lagi hak perempuan tu molek pun untuk kita. Tapi lagi lama kan. Begitu juga sebaliknya lelaki, belum tentu lagi
Tapi kalau kita minta berkat, minta rahmat, minta apa, masuk lakon. Masuk lakon. Lebih baik gitu. Kemudian hadis seterusnya, lagi sebelum pergi kepada hadis ni, hak ni pun serupa juga hadis-hadis kemudian ni pun. Kita dapati dalam hadis ni kan, bukan hadis ni sajalah, banyak lagi hadis yang lain. Nabi SAW suruh doa. Ada di antaranya dia ajar doa ni. Baca di hujung sembahyang. Maknanya itu tempat doa. Sebab itu tidak ada khilaf di antara ulama tentang boleh berdoa selepas pada kita bertahiyat. Nak doa sebanyak mana, terutamanya kalau kita sembahyang seorang lah, ataupun sembahyang sunat, yang tidak kait dengan orang, tidak tu iman di tempat yang umum sangat, boleh nak berdoa panjang mana pun boleh, di hujung sembahyang. Itu satu. Yang kedua, kita kena perhati kepada orang-orang yang mengaji hadis ni, dia akan jumpa, dia akan tahu benda tu. Orang-orang yang tidak mengaji hadis memanglah dia tidak tahu yang menjadi contoh kepada dianya perbuatan orang yang diikuti. Kalau orang tu buat, kira-kiranya ada lah tu. Gitu. Tetapi kepada orang yang mengaji hadis tidak gitu. Kalau kita perhati sebanyak-banyak kitab hadis ni kan, tak ada doa lepas sembahyang secara jama'i. Doa lepas sembahyang fardu sendiri-sendiri ada hak tu. Setengah-setengah orang dia kata, orang mengaji hadis ni doa pun tidak, tak boleh doa lepas sembahyang. Tak, siapa dia kata gitu? Doa tu boleh, memang ada pun. Dan Nabi SAW sendiri pernah doa. Hadisnya bagus, boleh diterima dan banyak. Tetapi tidak ada satu pun hadis. Ni sembahyang ni 5 kali sehari Nabi sembahyang jemaah semua. Ni hak ni ada sebut. Hak sebelum salam, hak lepas salam tu ada ke? Sebut. Sekurang-kurangnya kalau ada kita kata tak ada. Sepatutnya pakak cerita bukan seorang lah ceritanya, ramai cerita. Moga ramai hak sembahyang dengan dia. Dan hak dia penting, sama-sama ada. Tapi tak ada. Sebab itu tidak sunnah sebenarnya. Walaupun boleh, harus tu harus, sekadar tu lah. Tapi kalau nak kata sunnah, apa lagu kita nak buat dengan tetap lagu tu, memang tidak ada. Tidak sunnah. Sekadar harus je. Sekadar harus. Tapi kalau mungkin, kalau mengelirukan sehingga orang menganggap itu sunnah, boleh jadi tidak jadi harus, jadi lebih daripada tu. Jadi lebih pada tu. Sebab apa? Sehingga orang jadi keliru. Apalagi kalau, tapi bila ni dah muka banyak tegur sana tegur sini ni, berubah juga. Walau bagaimanapun masih ada lagi, banyak lagi. Doa 2 kali pula lepas sembahyang. Lepas pada doa mula-mula tu panjang, lebih panjang. Lepas tu Fatihah baca tengah tu. Lepas pada tu ada orang rekah pula. Tidak ada semua tu. Bukan kita sebut gini mana nak anti doa, tidak. Bukan anti doa. Doa tu bagus. Tapi kalau nak mengikut sunnah, ikut betul-betul. Betul-betul. Itu tidak ada. Lepas tu seperti kita kata, doa ni kalau lepas sembahyang boleh lah angkat tangan, kita kata. Tapi kalau sebelum sembahyang, tidak angkat tangan. Itu perkara yang ketiga yang kita dapati daripada hadis-hadis seumpama ini. Doa ni tidak semestinya angkat tangan. Orang kita ramai keliru. Dia kata kalau doa kan mesti angkat tangan. Tak, bahkan setengah-setengah tempat dilarang. Tidak boleh angkat tangan. Misalnya tempat tak boleh, sini. Walaupun kata doa, tak boleh nak angkat tangan sebelum salam. Tak boleh. Jadi baca gitu pun ada. Gitu. Tapi apa ni, supaya juga kata doa tu, doa sebelum makan, doa gini-gini mesti angkat tangan, tak kena tu dari segi praktikalnya pun tak kena, tak sesuai. Misalnya kita kata kita nak buat mutu, takkan kena dulu gini dulu angkat tangan, belah-belah gitu, bacalah subhanallazi sakhara lana, baca. Jadi belah-belah, tak payah kata kena gini.
Begitu juga nak doa tengah malam sebelum nak tidur ke apa, tak mesti angkat tangan, baca tu doa. Jadi doa ni tidak semesti angkat tangan. Begitu juga Nabi SAW, orang bawa pergi anak dia, suruh tahnik, suruh apa ni, mamuh buah kurma tu bubuh dalam mulut anak dia. Banyak yang seumpama itu. Tapi bukan semua Nabi SAW angkat tangan, tak ada. Bahkan tak ada jelas dia angkat tangan doa tu gitu. Bahkan dia kata dia doa berkat gitu kan, belah-belah gitu. Itu doa. Jadi doa ni tidak semesti khusus, khusus, tidak khusus gini dengan cara-cara gini. Cuma itu termasuk dalam adab-adab yang disebut oleh ulama, dan bukan suatu yang mesti. Misalnya kalau doa tu kena menghadap kiblat, tak mesti. Bahkan kalau berdasarkan hadis-hadis begitu banyak, pas sembahyang tu Nabi pusing menghadap sahabat-sahabat dia ni. Jadi kalau doa pada masa tu pun tidak menghadap kiblat, tu tentu dah. Tentu dah. Jadi mana itu tidak mesti, tidak mesti. Duduk mana-mana dalam keadaan lagu mana pun kita boleh berdoa. Dan orang kata doa-doa ni tidak semesti angkat tangan, nak masuk ke jamban, nak keluar jamban. Jadi angkat tangan bisa berdiri buat lagu tu. Ada. Maknanya gitulah. Setengah-setengah orang itulah bendanya. Jadi kena royak lah. Kena royak. Kalau tidak royak, lama-lama kau keliru. Tapi kadang-kadang bila kita royak, jadi orang kata, orang duk buat belakang lah. Itu memang tidak nafi. Memang tidak nafi. Orang duduk buat belakang tu. Kita nak bahas sekarang ni hak sunnah, hak Nabi buat. Adakah lagu tu? Bahkan nak kira kata buat belakang tu mungkin satu-satu tempat saja, bukan semua tempat dalam dunia ni buat lagu tu. Kita rasa kita ramai, ya tempat kita. Kalau tempat lain kita tak tengok lagi lagu mana cara ni. Jadi itu semua tak boleh menjadi ukuran lah. Kalau kita kata tengok orang ramai, orang tempat dia kata tengok orang kita ramai juga, tak boleh tu, tak sudah tu. Dia kena pergi, muka kita ada kitab, kena pergi kepada kitab. Bila pergi kepada kitab selesai, nak doa sini, hak ni tak ada khilaf, dan hak lepas sembahyang tu ada ke dalam hadis sebut Nabi mesti doa lepas sembahyang? Tak ada. Tapi hampir-hampir boleh katakan kalau hak sebelum dia tulis salat tu ada dia doa. Itulah beza dia. Tak apalah, kita pergi lagi kepada hadis seterusnya. Wa bihi qala hadatsana Tamim bin Muntasir qala akhbarana Ishaq yani ibn Yusuf an Sharik an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah qala kunna la nadri ma naqul idza jalasna fi as-salah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ullima fa dhakara nahwahu. Wa qala Sharik wa hadatsana Jami' yani ibn Shaddad an Abi Wa'il an Abdullah bimithlihi qala wa kana yu'allimuna kalimatin wa lam yakun yu'allimunahun kama yu'allimuna at-tashahhud. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matik muthnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Itu tambah doa ni. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud lagi, beliau berkata kami dulu tidak tahu bila duduk dalam sembahyang tu lagu mana nak kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan kepada baginda, dicerita kepada dia gini. Fa dzakara nahwahu, lalu perawi riwayat ini menyebutkan serupa dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Qala Sharik, yang perawi ini dia kata, yang ni Sharik meriwayatkan daripada Abi Ishaq sani. Tapi Sharik ada lagi orang lain yang dia ambil, iaitu Jami' bin Shaddad. Jami' bin Shaddad ini bukan ambil daripada Abil Ahwas, tapi daripada Abi Wa'il. Walau bagaimanapun di atas sekali Abdullah bin Mas'ud juga bimithlihi, serupa tu juga. Jadi makna hadis serupa juga dari segi lafaz dia dan makna dia. Qala wa kana yu'allimuna, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar beberapa ajaran kepada kami.
Tetapi Nabi SAW tidak ajar hak tu seperti mana baginda mengajar kami tasyahud. Kalau Nabi mengajar tasyahud ni cara beragama benar, sungguh benar. Hak lain tu memang ajar juga, tapi tidak gini. Apa dia? Di antara hak dia doa ni lepas tahiyat ataupun lepas tasyahud itu, Allahumma alif baina qulubina. Ni doa. Doa Nabi. Molek lah kalau kita pakai. Ya Allah, mesrakanlah kami. Jadikanlah kami ini bermesra di antara satu sama lain. Itu makna alif, makna rapat, mesra di antara hati-hati kami. Wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah hubungan kami. Hubungan kita ni biar komolek semua. Maknanya aslih dzata bainina. Ataupun dengan makna jadikanlah kami ini bersatu padu. Boleh juga aslih dzata bainina, maksud dia sama. Maknanya perbaikilah hubungan di antara kami. Wahdina subulas salam, dan tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan kesejahteraan. Wa najjina, dan selamatkanlah kami daripada kesesatan kepada cahaya. Ini lepaskanlah kami daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi kegelapan kepada cahaya itu maksudnya daripada kekufuran kepada Islam, ataupun daripada kejahilan kepada ilmu, daripada gelap kepada terang. Luaslah makna dia tu. Hak tinggi sekalinya daripada kekufuran kepada Islam. Jadi kekufuran itu tidak semesti jadi kafir tu. Hak tu pun ada juga amalan-amalan kufur, perangai-perangai kufur. Hak tu. Wajannibnal fawahish, dan jauhkanlah kami ataupun hindarilah kami daripada maksiat ataupun kekejian, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi, yang terang ataupun yang tersembunyi. Hindarilah kita, sebab kita ni kadang-kadang tidak gitu. Hak zahir itu kita tidak buat, tapi hak sembunyi secara sembunyi-sembunyi kita masih lagi nak buat. Jadi minta biar Tuhan selamatkan kita. Wa barik lana, dan berkatilah untuk kami pada pendengaran kami, penglihatan kami, hati-hati kami, isteri kami, ataupun kalau perempuan maknanya azwaj itu dia boleh kedua. Lagu tu juga dengan makna suami kami. Begitu. Wa dzurriyyatina, dan zuriat kami, yakni anak cucu kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau lah yang maha menerima taubat dan maha mengasihani. Jadi yang pertama tadi dia kata hindarilah kami daripada kejahatan ataupun maksiat. Maksiat ni ada dua macam, hak nyata dan hak tersembunyi. Itu hak nyata, hak tersembunyi. Satunya nyata, orang nampak. Hak tersembunyi tu orang tak nampak, kita buat seorang. Satu lagi hak nyata tu hak nyata tu hak kita buat dengan anggota kita, dan hak tidak nyata tu kita buat dengan hati kita. Mikir tu tak molek. Nak buat tu benda-benda telitah mari benda hak tak molek. Hindarilah kita daripada kejahatan seumpama itu. Mana kejahatan hatilah hak tu, mana hak tersembunyi orang tak tahu. Berkatilah pada pendengaran itu, mana biarlah kalau kita dengar hak molek, kalau kita tengok hak molek. Ada faedah untuk dunia dan akhirat. Itu makna berkat. Berkat-berkat tu itulah maknanya semakin bertambah faedah kebaikan kita, sama ada dalam dunia dan akhirat. Tuhan. Jadi pendengaran biar berkat, penglihatan biar berkat, hati biar berkat. Jadi kalau berkat apa? Hati fikiran ni jadi mikir hak molek lah, nak buat hak molek saja. Hak tak molek tak sih.
Hak molek tu sebanyak mungkin nak buat. Dia akan jadi gitulah. Dia akan jadi gitu. Apabila berkat. Hak tidak berkat ni sikitlah kalau ada. Mikirlah aku molek, lepas tu tak mikirlah aku tak molek. Tengoklah aku dah tak molek. Sedap tengok aku tak molek. Kalau berkat dia jadi tak sedap. Tengok aku tak molek tu tak sedap. Dengar aku tak molek tu tak sedap. Mikir aku tak molek, telitah benda tak molek pun tak sedap. Itu maknanya kalau berkat. Wa azwajina, isteri-isteri kami. Yalah, kalau seseorang tu dia ada isteri dalam satu masa beberapa orang, termasuk. Kalau tidak pun dulu dia ada isteri dia mati, lepas tu menikah lain pula beberapa orang, mana tidak lupa kepada isteri-isteri itu. Tidak kata bila putus hubungan mati tak ada dah. Dalam doa pun tak ada. Dengan doa ni masuk bini hak dulu, hak mati dah tu. Hak mati dah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ada ulama mengatakan azwajina ni. Lepas tu kalau orang hak tak nikah, bagaimana? Dia kata bidadari. Itu maksud azwajina. Berkat bidadari itu lagu mana? Bidadari itu Tuhan beri hak istimewa. Berkatilah untuk kami pada isteri-isteri kami itu hak akhirat saya. Sebab kita hidup kita ni bukan setakat ni saja. Bukan setakat ni saja. Dengan sebab itu kalau kita perhati dalam hadis dalam agama, mungkin pada zahirnya nampak tidak sesuai pula dengan orang tu. Moga dia tak ada bini. Lagu mana dia nak doa untuk bini? Dia tak bini lagi, ataupun dia tidak bersuami lagi. Jawabnya itu. Mungkin dia tu hawi pada kita, kalau tak dapat, kalau tak menikah lah, takdir tidak menikah. Mungkin dengan sebab nikah tu jadi tidak baik hidup kita. Jadi tidak ada berkat. Kalau ada berkatnya tak nikah, mati gitu. Begitu juga perempuan. Hak lebihnya bila saya esok nak boleh, saya esok. Itu makna berkat. Tidak semestinya mana dalam dunia dapat itu berkat. Boleh jadi untuk kita tidak baik, Tuhan bagi saya esok. Itu makna berkat. Wa azwajina. Kalau perempuan pun begitu juga. Dalam satu masa tu tentulah tak boleh suami kami. Tetapi dari segi makna boleh. Dalam satu masa tu mana ada suami-suami banyaknya. Tapi dari segi makna boleh suami-suami. Boleh jadi orang tu dia nikah dah dulu, cerah, ataupun mati. Cerah matilah kita kata. Berapa orang? Berapa ramai di antara kita ni kalau begitu. Jadi makna doa juga untuk dulu, tidak lupa. Ke mana-mana pun, walaupun kita ada tidak senang dengan dia, ke mana-mana pun kita telah mempunyai hubungan yang berbeza daripada orang-orang lain. Takkan tak molek berlaku. Jadi kalau kita berkati ni, kalau dia tak molek, biar Tuhan berubah dia. Mana nyabik dengan kita. Yalah juga ataupun perempuan yang tak menikah dalam dunia, mana seksa. Akan ada pasangan dia. Akan ada pasangan dia. Pasangan tu pasangan yang cukup memuaskan dia. Tentu sekali lah hak dalam syurga biasa pun kita kata istimewa dah. Apatah lagi kalau hak berkat, hak lebih, tentu lebih lagi. Wa dzurriyyatina, zuriat kami. Bila sebut isteri, kira-kiranya ada zuriat lah. Jadi zuriat tu pun minta berkat juga. Sebab kalau tak ada berkat, tak ada guna. Ada orang zahirnya tak ada nampak kelebihan apa dia. Tak ada nampak kelebihan apa. Anak-anak pun biasa je, cucu pun biasa je. Jangan gaduh. Kita berputus asa. Jangan gaduh. Haraplah kepada Tuhan. Berapa ramai orang yang dulu keturunan dia tu biasa je, tak ada. Tapi lapis yang ke-7, lapis yang ke-10 dia tak ada dah. Anak cucu dia tu jadi kemudian. Hak jadi ni kadang-kadang tidak nanti ramai seorang pun pada dah. Dia tu buat apa pula. Cuma kita tak ada tengok pun siapa belaka tu, kotuk nenek tu. Setiap hak molek anak cucu buat siapa, tak payah niat, tak payah harta, tak payah gapo. Siapa belaka. Kalau nak tengok dalam dunia, tak boleh lah mati. Tak kedai hak 7 keturunan nak tengok. Kalau kita fikir hak dunia sebentar, rekah. Kita tidak akan dapat lihat kejayaan kita yang dibuat oleh anak cucu. Tapi kalau ni kira agama ni, kita dapat tahu lagi, ada lagi kelebihan tu, dapat nikmat lagi, dapat keistimewaan lagi, walaupun kita sudah mati, tak putus anak cucu.
Kita tahu Allah SWT bagi ni anak cucu. Jadi maknanya kita tak boleh kata orang tu anak-anak dia jadi berlaku. Boleh jadi hak lain ni, nak jadi semua ke? Siapa beberapa keturunan? Belum tentu. Biasanya kalau mengikut sunnatullah, mengikut kebiasaan lah yang diperhatikan, biasanya dia 4 keturunan. Lepas tu tak mulalah ke mana-mana. Kalau tak molek pun 4 keturunan. Kalau molek pun 4 keturunan. Sebab itulah Ibnu Khaldun dalam kitab dia buat kesimpulan. Orang panggil bapa ilmu masyarakat Ibnu Khaldun. Dia perhati memang 4 kata dia. Kalau Nabi istimewa sekalipun Nabi. Misal Ibrahim, anak dianya Ishak, Nabi juga. Anak dianya Yakub, Nabi juga. Anak dianya, anak Yakub sini Yusuf, Nabi juga. Lepas tu ada Nabi? Tak ada. Sekatu lah. Sekatu. Kalau kita perhati, cuba perhati, betul dia kata. Anda sudah perhati banyak kita tengok silsilah keturunan ulama, silsilah keturunan orang besar-besar, ahli politik ke gapo ke, dia memang gitu. Mula-mula hak tu kuat susah lah. Tapi dia yang buat kejayaan kita kata dalam keluarga tu. Hak yang kedua meneruskan lagi, kemah lagi. Hak yang ketiga gitu. Hak yang keempat pun gitu. Lepas tu dia jadi alah kurang lah. Biasalah kan. Dah muka hidup daripada kecil lagi senang dah tengok ni. Dia nak jadi lagu lain dah lah. Nak mewah-mewah dah lah. Tak ada usaha dah. Hak yang kelima, maka jatuh lah. Ada kalanya tak ada yang kelima, tak ada yang keempat, yang kedua tu habis dah. Ada juga. Tapi paling-paling boleh gitu je lah. Paling-paling boleh gitu. Begitu juga orang tak molek. Tak molek pun takkan dia tak molek sama. Anak cucu ni dia akan mikir tak kena rugi ayah kita, tok nenek kita dulu gini-gini, tak saya nak ubah. Kata sebab tu kita tengok pengajaran dalam hidup ni banyak. Kalau ayah tu buat bini, tidak semesti anak buat bini. Ayah mak buat cerah, tidak semesti anak buat cerah. Bahkan ramai kita tengok anak ni dia dapat pengajaran. Lagu mana akibat cerah-cerah dia. Dia jadi toksik. Gitu pula. Jadi dia jaga jadi molek. Mula tak molek, lepas tu kau molek. Gitulah. Lepas tu dia akan jatuh pula. Cuba kita tengok zaman Nabi kan. Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Lepas pada Sayyidina Uthman tu kan tidak berkocok. Walaupun sahabat ramai lagi, tapi kan pegang sama sendiri kan gitu gini kan. Tengok pak. Hak tu hak kuatnya. Lepas pada tu kocak. Dia boleh satu semula pun soal lain hak tu. Tapi dia mesti ada cabaran situ. Banyaklah kalau kita perhatinya begitu. Dan biasanya hak peringkat yang ketiga, yang keempat tu kemuncak lah kalau nak pergi pun. Lepas tu dia korang pun. Kita tengok ulama. Cuba tengok ulama, silsilah ulama. Kita ambil lah seorang contoh Hamka, kita kata terkenal lah tempat kawasan kita, apa ni, di sebelah kita ni. Ayah dia tu alim. Katanya tok dia tu alim. Jadi ayah dia tu alim. Dia tinggi. Lepas tu ada lagi mungkin korang lah. Dia bila naik tinggi, sebab tu Sayyidina Umar kata bila dia berjaya gini-gini orang suka. Dia jeri. Sebab apa? Setiap benda ni kalau dah naik tinggi selajak, tak ada dah naik, dia nak turun lah pula. Dia kata maknanya dia faham. Dia faham. Jadi zuriat tu gitulah. Orang hak tak ada zuriat, hak tak ada zuriat, hak tak ada zuriat, kalau ada ilmu boleh juga. Sebab itulah zuriat ni maknanya hak maksud daripada zuriat ni apa dia, iaitu hak dia buat pada siapa juga kita, boleh juga kita tak ada buat, dia buat. Kalau tak ada gitu, supaya Imam Nawawi, supaya Said Qutb hak kemudian ni, ni semua orang tak nikah lah. Tapi dia ada zuriat. Zuriat dari segi mana? Ilmu. Aku tu pula. Dia ada kitab, dia nulis kitab banyak. Daripada kitab dia tu orang ni ambil kan selalu kita jumpa Imam Nawawi kata lagu ni, kitab orang lain tu pula tu. Orang ni pula kata Imam Nawawi kata lagu ni, orang ni kata tengok. Tu zuriat dia tu boleh belaka tu siapa supaya tulah ya. Siapa supaya tulah dia boleh belaka. Itu zuriat dia. Zuriat juga.
Kalau kita tak boleh buat gini, maknanya sesuatu yang mendatangkan faedah kepada kita lah kira-kiranya selepas mati. Hak paling manusia nampak, semua manusia tahu, dan manusia mengharapkan zuriat anak. Itu semua tahu. Mudah tu. Tapi hak lain-lain banyak lagi, hak tidak putus ni untuk kita. Hak itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, royak kepada kita hak lain-lain lagi. Kebajikan. Sedekah jariah. Siapa semua tu? Kita tu siapa semua? Kebaikan yang kita buat tidak semestinya dari segi ilmu. Kita mengadakan sesuatu sunnah, Nabi kata, satu cara yang baik, yang mana orang lain ikut cara kita. Siapa semua kita? Ni tidak nanti ada harta, kita rancang buat sesuatu benda yang boleh, lepas tu orang pakat turut gitu. Idea mula-mulanya kita boleh semua. Itu supaya zuriat juga. Jadi tidaklah kata kecewa jadi apabila tidak ada anak, tidak. Bahkan kita kena fikir banyak lagi ruang-ruang, peluang-peluang untuk kita nak dapat pahala yang tidak berputusan ni. Walaupun selepas kita mati, banyak lagi ruang-ruang yang lain. Jangan kita berasa sekat anak saja. Hak tu hak umum manusia semua tahu. Dan hak paling dekat, mudah faham. Kalau hak lain, banyak lagi boleh tahan kita buat lagi. Biasanya Tuhan bui, biasanya lah. Kalau kita kata orang tu makan gaji lah, kata 2-3 ribu misalnya. Hak ni makan gaji 2-3 ribu juga, tapi anak dia ramai, pada habis dengan cara anak dia lah. Hak ni muka dia tak ada anak tadi, kira-kiranya boleh simpan. Jangan simpan saja, rugi. Buatlah sesuatu, biar dia menjadi seperti anak kepada kita juga lepas kita mati. Buat sesuatu. Buat sesuatu tu kepada dia. Misalnya kita buat kebajikan, buku misalnya, kita kata cetak buku, beri percuma kepada orang, biar orang tahu benda ni. Jadi kalaulah orang tu jadi dapat petunjuk ataupun terhindar daripada kesesatan dengan sebab buku tadi dan ada kaitan kita, boleh sama pak bila-bila. Itu zuriat kita nya. Berkat lah kita. Gitu. Jangan kita fikir zuriat ni makna anak cucu orang saja. Memanglah hak tu hak asalnya, tapi hak lain-lain pun boleh juga. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik. Dan jadikanlah kami ni orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-Mu. Jadi biar retilah menilai nikmat Tuhan tu. Ada kalanya orang tu Tuhan beri segala-galanya, dia tidak tahu nilai dia. Susah juga lagu tu. Sedangkan tak ada rugi apa kalau kita bersyukur pun. Boleh pahala pula, pahala syukur. Boleh pahala pula. Tidak kata dengan kita bersyukur tu jadi kekurang. Tak. Boleh pahala syukur pula. Bersyukur. Itulah kelebihan agamanya. Tidak kata bila syukur tu jadi kurang, tak. Tidak bersyukur tu kurangnya. Dari segi pahala syukur tu boleh syukur pula. Musni nabiha, yang tahu memuji nikmat Tuhan, tahu puji. Maknanya tahu rega lah kita kata. Jangan tak ada rega. Berat juga kalau tak sedar tu, berasa tak ada rega. Sedangkan kita kata misalnya kita dapat anak. Anak ni nak agam, biar kita reti puji Tuhan, dan syukur di mana kita letak, buat sesuatu tu sesuai dengan kehendak Allah. Hak di Allah kena, itu makna syukur. Hak dia kena. Jadi anak ni hak dia kena lagu mana? Jaga molek. Kadang-kadang kalau kita tidak sedar nikmat tu, kita tidak sedar, kita tidak tahu orang tak ada anak tu betapa dia susahnya. Habis tok bomo kata, habis doktor, habis PT nak anak. Kita sudah dapat dah, kita tak cara pula. Nikmat kita tidak tahu harga dia, nilai tu rugilah. Naknya sampai ke peringkat kita puji Tuhan kerana dia bagi nikmat ni besar maknanya. Jadi kalau kita tidak puji, kita berasa tak ada besar, tak ada kelebihan agam. Begitulah juga dengan yang lain-lain, nikmat lain begitu juga.
Jadi kalau ada nikmat duit banyak, tapi kalau dia buat maksiat ataupun dia buat benda sia-sia, rugi sajalah. Mana tidak bersyukur. Bersyukur tu dengan mulut ni kan, alhamdulillah. Hak tidak dengan mulut, dengan perbuatannya. Kita gunakan benda tu pada perkara yang Allah suka. Syukurlah tu. Walaupun tidak kata alhamdulillah, syukur. Kalau buat gitu, kita akan tidak rugi. Boleh pahala syukur pula, boleh pahala puji Tuhan pula, boleh pahala syukur pula. Qabiliha, yang menerimanya dengan sewajarnya, yang menerima nikmat itu dengan cara yang patut. Ada kalanya orang yang terima dia pandai tidak tak sesuai lah, tidak dengan cara yang sewajarnya. Sebab kata saat ni lah, dapat anak dah tak jaga molek, tak cara, tak cara, itu macam tidak terima lah. Ataupun terima tidak dengan cara baik, supaya tidak terima, supaya tidak terima. Ada pitih tapi tak boleh guna, tak ada faedah berapa satu, tak erti nak guna lagu tu. Sesoalnya kita tidak terima pitih. Jadi hak naknya biar kita terima. Wa atimmaha alaina, dan sempurnakanlah nikmat kepada kami. Jadi nikmat itu biar sempurna, biar lengkap. Jadi barulah puas hati. Begitu. Kalau benda-benda lain pun kalau tidak sempurna ni kan, memanglah ada hak kurang. Misalnya ada hak kurang, tak comel lah. Rumah comel dah, halaman tak comel. Jadi kalau lengkap belaka dengan halamannya, dengan rumahnya, dengan hiasan dalamannya, cukup belaka, sempurna lah. Gitu. Lagu itulah juga nikmat itu. Seterusnya, jadi ini doa sebelum salam ni. Doa yang Nabi SAW ajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Hak dia kata ajar cara beragama tu beza daripada hak dia ajar hak lain ni. Inilah di antaranya. Inilah di antaranya. Seterusnya riwayat daripada, kita sudah baca dah dulu. Qasim bin Mukhaimirah, dia berkata, Alqamah pegang tangan aku. Dia menceritakan kepada bawa Abdullah bin Mas'ud, pegang tangan dia. Dan Rasulullah SAW pegang tangan Abdullah. Lagu tu lah, turun-turun. Orang panggil ini, orang panggil musalsal. Ini hadis musalsal. Hadis yang mana setiap peringkat dia dibuat dengan cara yang sama. Misalnya pegang tangan, hak ni pegang tangan, Nabi pegang tangan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pegang tangan anak murid dia Alqamah, anak murid dia Alqamah pegang tangan anak murid dia sebelum nak cerita. Itu. Dia pun ajar kepadanya, Nabi SAW pun ajar kepadanya tasyahud dalam sembahyang. Tasyahud dalam sembahyang. Dia pun sebut seperti doa yang tersebut di dalam hadis A'mash tadi. Doa lagu tu juga. Mana ni riwayat lain support tu juga. Idza qulta hadza, kata dia, bila engkau sudah kata ni, sudah buat ni, sudah tunaikan ini, faqad qadaita salatak, berarti engkau telah menyempurnakan sembahyang engkau. In syi'ta an taquma faqum, kalau nak bangunlah boleh. Kalau tak saya bangun lagi, nak duduk lagi pun duduklah, boleh. Jadi dari segi isi doa, apa semua, ta'iyat, tasyahud tu serupalah dengan hak tadi. Cuma yang ada beza di sini, dia ada tambahan ini. Idza qulta hadza, bila engkau sudah baca hak ni, baca tasyahud ini, ataupun engkau tunaikan hak ni, mana at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekat tu, hak ni maksud dia. Bila engkau telah buat, telah kata sekat tu, ataupun engkau telah tunaikan setakat saat ni, berarti engkau telah tunaikan sembahyangmu. Kalau nak bangun pun boleh. Ini hadis menjadi pegangan kepada ulama-ulama, terutamanya Imam Abu Hanifah sendiri, pemimpin dia tu, yang mengatakan
bahawa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan rukun dalam sembahyang. Begitu juga salam, assalamualaikum, bukan rukun. Mana kalau seseorang tu tak beri salam, tak baca selawat, sekat anak baca saat ni, tu padan dah. Dia pegang hadis mana? Ni hadis. Dia pegang dengan hadis ni lah. Orang lain kalau tak pegang hak ni, dia pegang hak lain. Tak apalah, masing-masing dia pegang hak lain. Jadi maknanya kalau nak duduk lagi, mana boleh baca lagi doa lagi macam hak tadi kan, sampai akhir salam boleh. Kalau nak bangun pun boleh dah. Jadi bangun tanpa beri salam, tapi dengan niat lah, maknanya sudah dah sembahyang. Ataupun kalau dia ketuk, tak ada beri salam, tapi sudah baca dah tasyahud tadi, sampai sekat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habis sekat tu. Ataupun kalau tak baca pun, kata mereka, kalau makmum tak baca tapi qada baca ayat tadi sampai sekat tu, sah dah sembahyang ni. Ni kalau mengikut mazhab Hanafi. Sebab itu dia kata dalam kitab ni pada muka surat 288, dia kata istadallal Hanafiyah bihadzal kalam ala fardhiyatil qa'dah fi akhir as-salah miqdar at-tashahhud wa ala adami fardhiyati as-salati ala an-nabi fi al-qa'dati al-akhirah. Jadi hadis inilah, kalam inilah menjadi dalil, menjadi pegangan kepada Hanafiyah, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, tentang fardu duduk sekadar takdi. Duduk tahiyat akhir itu sekadar takdi, sepanjang takdi. Itu fardu. Mereka kata di akhir sembahyang qada tasyahud tadi, tak baca pun tak apa. Tak baca pun tak apa kalau makmum. Kalau makmum tak baca tak apa bagi dia qada tu. Dan ini juga menunjukkan bahawa tidak fardu, yang ini tidak menjadi rukun selawat kepada Nabi dalam pada ketika duduk hak terakhir. Apatah lagi hak selawat kepada Ibrahim ke hak ni tu, lagilah selawat kepada Nabi itu, yang mana mengikut Syafi'inya adalah rukun. Rukun. Jadi beza. Mana hak satu pihak kata tak sah kalau tak tu. Satu pihak ni kata tak sah. Ada hak beza ni, khilaf ni kadang-kadang sah dengan tak sah. Ada hak beza ni kadang-kadang lebih saja, kalau tak buat lagu tu pun boleh juga, tidaklah sampai tak sah. Tapi hak ni beza ni, Syafi'i kata tak sah kalau tak ada selawat. Hanafi kata sah. Itu beza. Lepas tu, selain daripada hadis ini, orang-orang Hanafi ni dia pegang hak mana? Banyak lagi hadis yang lain. Lepas tu apa orang lain tak tahu ke hadis tu? Tahu juga, tapi dia tidak mengutamakan hadis itu, dia utamakan hadis lain. Dia tarjih hadis lain. Bagi dia hadis tu tidak berapa kuat, hak lain lebih kuat lagi. Tapi bagi orang-orang Hanafi, hak ni kuat dah. Gitu lah beza dia. Yang jadi ulama tu jadi khilaf tu apa? Sebab tu misalnya dalam kitab Bada'i'us Sana'i', dia kata hadis orang-orang Hanafi pegang dengan hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu pegangan dia, bahawa Nabi SAW menghukum sempurna sembahyang indal qu'ud qadrat tasyahud, apabila seseorang itu duduk qadar tasyahud min ghairi syarti salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mensyaratkan selawat kepada Nabi itu, tak ada syarat. Lepas pada tu adalah riwayat hak Ibnu Mas'ud ni, hak inilah. Dalam riwayat yang lain dia sebut gini, idza qulta hadza aw fa'alta hadza faqad tammat salatuk. Bila engkau kata gini ataupun buat gini, maka sudah sempurnalah sembahyang. Sempurna dah. Sempurna dah. Jadi kalau tak sah sempurna kan? Kalau tak sah sempurna kan? Itu pegangan dia. Wa qala fil hidayah. Ni dia ambil dua kitab penting dalam fiqh Hanafi ni, Bada'i'us Sana'i' dan
Hidayah ni kalau orang Hanafi tak boleh tinggal lah dia. Hidayah. Dia kata wa tasyahhudun wa huwa wajibun indana. Tasyahud yang kata asyhadu an la ilaha illallah tadi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu wajib di sisi kita, yani orang-orang mazhab Hanafi. Wa tasyahhada gitu lah, wa huwa wajibun indana wa shalla ala nabi, dan dia berselawat kepada nabi, wa huwa laysa bi faridatin indana, dan ini tidak fardu, tidak rukun bagi kita. Dia kata khilafan lisyafi'i rahimahullah, berbeza dengan Syafi'i rahimahullah taala, beza. Sebab apa? Syafi'i kata rukun, fardu hak tu, selawat pada nabi tu. Apa siapa ya dia kata tidak fardu tu, orang Hanafi kata tidak fardu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila engkau sudah baca ini ataupun engkau buat hak ni, faqad tammat salatuk, maka sudah sempurnalah sembahyangmu. In syi'ta an taqum faqum wa in syi'ta an taq'uda faq'ud. Kalau mu nak bangun pun boleh, nak duduk lagi pun boleh. Tapi sudah sempurna dah. Dia pegang hak itulah. Selain daripada tu, sebab tu kita kena tengok jangan kita gaduh kata. Sebab tu kalau orang ngaji hadis, dia tidak mudah gaduh kata. Kalau orang tak mengaji hadis, dia mudah lah nak kata macam-macam. Tak ikut hadis lah, tak reti lah, tak mengaji lah, macam-macam dia kata. Padahal ni orang Hanafi ni, dia ikut hadis juga. Hadis juga, masing-masing ada hadis. Bila ada hadis tak apalah, khilaf pun, dia pun tidak marah ke Syafi'i. Tengok, walaupun dia kata kita lagu ni beza dengan Syafi'i, tapi dia kata rahimahullahu ta'ala, hormat, tetap hormat. Dia tetap hormat kepada Syafi'i. Lepas tu hadis Tahawi pula, daripada hadis Abi Bakrah, sahabat Nabi yang lain, dengan sanad dia nak bagi, tidak perlu baca lah, daripada Ali, daripada Sayyidina Ali. Dia kata idza rafa'a ra'sahu min akhir sajdatin faqad tammat salatuhu, ma'nahu idza qada tashahhudahu thumma ahdatha, kama fi hadits Abdullah bin Umar, wa hadha al-hadits wa in kana zahiruhu mawqufan lakinnahu marfu' hukman li'annahu la majala lirra'yi fihi. Dia kata apabila dia tu mengangkat kepala daripada sujud yang terakhir dalam sembahyangnya, maka sempurnalah sembahyangnya. Maksud dianya, yakni apabila dia telah membaca, menyempurnakan tasyahudnya, kemudian dia berhadas, katakanlah dia terkentut di situ lepas tu, seperti mana yang tersebut dalam hadis Abdullah bin Umar. Ada hadis ini, walaupun zahir dia mauquf, berti sekat Sayyidina Ali, berti sekat Abi Bakrah, berti sekat orang ni sahabat, zahir dia orang panggil hadis mauquf, tetapi hadis mauquf lagi ni orang panggil marfu' hukman. Dari segi hukumnya serupa dengan hadis marfu' juga, serupa dengan kata Nabi kata juga. Walaupun sini tak ada Nabi kata, ni Sayyidina Ali kata ni, dia tak kata Nabi kata gini. Jadi berarti sekat Sayyidina Ali tu orang panggil hadis mauquf. Walaupun mauquf lagu ni tinggi kedudukannya, dia panggil mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf serupa dengan hadis marfu' juga, serupa dengan kata Nabi kata. Sebab apa? Sebab muka lagu ni orang tak boleh nak fikir dengan akal, tak boleh nak ijtihad. Sebab apa? Batas semaya ni tak sah semaya ni. Tak boleh nak kata tak tu kalau kata tu benda lagu ni yang membatalkan semaya, mesti dia tahu daripada Nabi SAW. Kalau tidak, dia tak akan kata. Sebab benda ni bukan bahasa ijtihad, bukan boleh ijtihad. Jadi hak lagu ni orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Jadi ada hadis hak marfu', ada hadis hak mauquf, macam-macam, dan sanadnya sahih. Adapun hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebut juga dalam Bada'il. Hak tu Imam Tahawi kemukakan dengan sanad-sanad dia. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam telah menyempurnakan sembahyang dia duduk, lalu dia berhadas,
Dia sendiri kah ataupun orang lain yang menyempurnakan sembahyang bersama dia sebelum imam beri salat, faqad tammat salatuhu fala ya'udu ilaiha. Sudah sempurna dah sembahyang dia, tak perlu lagi dia kembali melakukannya. Sembahyang semula tak perlu. Tak perlu i'adah dah. Sembahyang semula tak perlu. Bila ni? Mana akhir hujung sembahyang? Demikian juga dikemukakan oleh Daraqutni dengan sanadnya, dengan sanad-sanad yang lain-lain. Tetapi mereka kritik. Jadi orang-orang yang tak setuju tu, dia kata tak boleh hadis Ibnu Mas'ud ni. Hadis Ibnu Mas'ud ini sebab hak ni bukan hak Nabi kata, hak dia kata. Idza qulta hadza au qadaita hadza faqad qadaita salatak. Tadi tu Ibnu Mas'ud kata. Gitu. Orang-orang hak tak setuju hadis ni dia kata ini Ibnu Mas'ud kata. Hasan ni idza qulta hadza. Bukan Nabi kata. Itu kritik dia nya. Faqala al-Hafiz fi dirayah. Hafiz Ibnu Hajar dalam dirayah. Dirayah ni Hafiz Ibnu Hajar dia takhrij hadis hidayah. Hidayah tu pekoh Hanafi tadi. Hafiz Ibnu Hajar dia takhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab hidayah. Dia kata apa? Ittafaqal huffaz ala anna hadhihi ziyadah mudrajah min kalam Ibn Mas'ud minhum Ibn Hibban wa Daraqutni wal Baihaqi wal Khatib wa awdahu al-hujjah fi dhalik wa qala al-Khattabi in lam yathbut idrajuha dallat ala anna as-salata ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysat biwajibah. Gitu kata. Hafiz Ibn Hajar kata Hafiz hadis ittifaq, dia kata bahawa hak ni adalah tambahan daripada lafaz Ibnu Mas'ud. Idza qulta hadza au qadaita hadza, tadi bukan Nabi kata. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Tapi hak ni adalah kata-kata Ibnu Mas'ud. Bila kata-kata Ibnu Mas'ud, kita tak boleh nak pegang kemas sangat, kata dia. Hak kita, pegangan kitanya ialah hak Nabi. Kalau sahabat tu tidak kemas mana, tengok sahabat lain tak serupa dengan dia pula. Kalau nak kira gitu, apa ya gomong sangat pegang hak dia tu, hak sahabat lain tidak lagu tu. Dia kata. Di antara yang kata hak ni hadis mudraj lafaz tadi tu sekali tengok macam hak Nabi kata, tapi boleh jadi hak Ibnu Mas'ud kata. Jadi ulama-ulama hadis seperti Ibnu Hibban, Daraqutni, Baihaqi dan lain-lain lagi, dia kata hak ni adalah kata-kata Ibnu Mas'ud, bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khattabi berkata, dia kata kalaulah tidak sabit idraj hadis ini, hak saat ini lafaz hak kita baca saat itu, hak tu bukan hak Ibnu Mas'ud, maka ia menunjukkan bahawa selawat kepada Nabi itu bukan wajib dalam sembahyang. Maknanya kalau hak ni hak Nabi kata, dia akan jadi gitulah, dia akan jadi tidak wajib, tidak rukun lah selawat. Tetapi oleh kerana kita tidak pasti hak ni hak Nabi ke hak Ibnu Mas'ud, jadi sudah ada ihtimal, ada kemungkinan hak ni hak Nabi, ada kemungkinan hak ni Ibnu Ishaq, ada kemungkinan hak Nabi, ada kemungkinan hak Ibnu Mas'ud. Jadi bila ada kemungkinan gitu, tak boleh nak pegang lah, tak sedap lah. Sebab itulah ulama-ulama lain tak boleh pegang. Tu cara dia fahamnya lagu mana? Dia kata hadis ini mudraj, hak lafaz tadi tu Ibnu Mas'ud kata. Jadi hak Ibnu Mas'ud kata tu boleh jadi ijtihad dia. Boleh jadi ijtihad dia. Kalau tidak ijtihad dia, memang dia dengar sungguh Nabi kata gitu, boleh jadi itu hak dulu sudah mansukh. Jadi mana banyak kemungkinan lah. Sebab tu orang lain tak sepakat. Imam Nawawi kata, ni zuriat dia. Zuriat dia tadi kita dah bincang zuriat. Wa qala an-Nawawi fi syarh Muslim. Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia kata, dalam riwayat hadis ini hak bukan dalam Muslim ada tambahan. Imam Nawawi kata riwayat dia ada juga, tapi hak dalam Muslim tu tak ada. Hak dalam tidak Muslim, luar Muslim, misalnya dalam Abu Daud ada tambahan. Tambahan lagu mana? Fa idza fa'alta dzalik faqad tammat salatu. Bila engkau telah buat sekadar tadi, maka sudah sempurnalah sembahyangmu. Imam Nawawi kata apa? Lakinna hadhihi ziyadah laysat sahihah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tambahan ini tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu komen Imam Nawawi. Syaukani berkata dalam Nailul Awtar,
Adapun hadis Ibnu Mas'ud, Baihaqi dalam Khilafiyah, dia kata kan, hadis itu seperti syar yang ganjil daripada pendapat Ibnu Mas'ud. Hak ni hak ganjil, kata dia. Sebab apa dia menganggap hak ni hak ganjil? Kerana kebanyakan anak-anak murid Hasan bin Hur tidak ada menyebut tambahan ini sebagai kata-kata Ibnu Mas'ud. Tidak, yang terpisah daripada hadis. Sekali masuk campur dengan hadis itu tidak juga. Hanya yang meriwayatkan gini ni Abdurrahman bin Thabit daripada Hasan. Abdurrahman bin Thabit daripada Hasan. Hak tu saja. Hak ada tambahan ini. Jadi dia masuk ni di akhir hadis itu mengikut fi qawli aktsari ar-ruwat anhu. Syababah bin Sawwad meriwayatkan hak ni, kata-kata Ibnu Mas'ud ni terpisah daripada hadis hak asal. Sebab itulah maknanya tak kemah, kata dia. Tetapi Syekh Khalil Ahmad Saranpuri ni dia jawab apa dia tu panjang lah pula. Dia kata hak dakwaan, hak ni hak kata-kata tadi tu, bahawa itu kata-kata Ibnu Mas'ud, yakni hak lafaz itu mudraj minar rawi. Dalam istilah dia panggil mudraj minar rawi, itu tidak ada dalil. Hanya dakwaan semata-mata, tidak ada dalil. Hak hadis ni hak asalnya, kalau tidak ada sebut, tak ada jelas dalil, maka kita kena kata hak Nabi kata lah. Moga duk tengah rakyat Nabi kata. Hak ni pun serupa dengan hak Nabi kata juga. Kita kira hak Nabi kata lah, kata dia, kecuali ada dalil bahawa hak ni tidak Nabi kata. Jadi orang lain kata dalilnya sebab perawi tadi tak ramai lah. Hak riwayat lagu tu, hak lain-lain tak ada riwayat tambahan tu. Tak ada riwayat tambahan tu. Khattabi sendiri syok, kata dia, tentang hadis ini marfu', kau mauquf. Dia kata ulama berselisih pendapat tentang hak ni. Adakah ini kata-kata Nabi ataupun Ibnu Mas'ud? Kalau ini sahih sebagai yang marfu', maka ini menunjukkan bahawa selawat kepada Nabi dalam tasyahud itu tidak wajib. Khattabi itu mana dia Syafi'i, Khattabi itu. Jadi dia pun dia tidak pasti juga. Dia tak berani nak kata juga. Hak ni dengan yakin bahawa hak ni hak Ibnu Mas'ud kata. Dia tidak yakin. Boleh jadi hak Nabi kata. Itu dia. Begitulah. Orang-orang Hanafi dibahas lah pula. Jadi bahas-bahas tu maknanya kesimpulannya. Bila bahas-bahas tu maknanya masih boleh hak ni dijadikan hujah dalam fiqh, dalam hukum. Bila gitu orang lain tak sepakat pun kita nak pakai boleh. Gitu kesimpulan. Dia jawab, Imam Nawawi kata ini mudraj. Misalnya Ibnul Humam dalam Syarah Hidayah tu dia ada syarah. Dia kata, Imam Nawawi kata ittafaqal huffaz ala annaha mudrajah. Hafiz hadis sepakat mengatakan bahawa perkataan tadi itu perkataan Ibnu Mas'ud masuk celah. Dia katakan kalau ia pun hak tu kata-kata Ibnu Mas'ud, kalau kita terima pun paling tinggi bermakna hadis ini mauquf, berhenti sekat Ibnu Mas'ud. Hak lain-lain sahih belakang molek sanad dia tak ada gapo. Paling tinggi dia mauquf. Hak mauquf di sini dalam bab ni kalau kita perhati mauquf fi hukmil marfu'. Sebab takkan Ibnu Mas'ud nak kata mengikut pendapat dia sewena-wena gitu. Mesti dia tahu daripada Nabi. Jadi kalau mauquf fi hukmil marfu', serupa marfu' juga. Dia bagi ikut tu. Lepas tu banyaklah bahas ini. Ada yang mengatakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Imam Tirmizi kata sanadnya laisa isnaduhu bidzalikal qawi, sanadnya tak kuat. Perawi-perawi dia tu tidak tetap dalam mengemukakan sanad dia. Jadi mana bila Imam Tirmizi kata gitu, dia nak isyarat pada sanad dia tu tidak sahih lah. Sebab apa? Sebab dalam sanad tu ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, orang Afrika. Sebahagian ahli ilmu mengatakan dia dhaif.
Tetapi Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab dia kata innahu dha'ifun bittifaqil huffaz. Abdul Rahman Sani dhaif dengan ittifaq hafiz hadis. Imam Nawawi kata wa fihi nazar. Dia kata Ibnul Humam, hak Imam Nawawi kata sepakat hafiz hadis itu boleh dipertikaikan. Tak kena tu Imam Nawawi kata lagu tu. Sebab apa? Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um ni bukan sepakat supaya Imam Nawawi kata. Ada hak kata dia dhaif, ada hak kata tidak. Hak kata tidak tu Zakaria As-Saji misalnya, Ahmad bin Saleh Al-Misri, Yaqub bin Sufyan, dia kata la ba'sa bihi. Yahya bin Ma'in, dia kata laisa bihi ba's. Ni orang kuat-kuat ni. Ni tidak hafiz kau ni, tengok ni. Jadi maknanya ada khilaf. Ada khilaf. Sebab itulah dalam Mizanul I'tidal dia sebut Imam Bukhari kata dia ni boleh diterima dan tidak memasukkan Abdul Rahman ini sebagai perawi dhaif. Begitu juga Ishaq bin Rahawai kata, saya telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata Abdul Rahman bin Ziyad thiqah. Maknanya perawi ni masih lagi khilaf ulama, tidak sepakat. Kalau Imam Nawawi kata sepakat tu dipertikaikan oleh ulama lain. Dipertikaikan. Dia marilah orang ni kata dhaif, hak ni kata tidak dhaif. Gitu. Begitulah hal lain-lain lagi ada lagi. Lepas tu dia kemuka lagi bukan ittirab. Ittirab lagu mana? Ittirab ni dia perawi tu riwayat tidak sama. Sedangkan dia mari sini beberapa orang perawi ni serupa. Ittirab lagu mana lagu ni? Tidak ittirab lagu tu. Sama ada pada sanad dia ke pada matan dia ke, tidak ada ittirab. Dengan sebab itulah orang-orang Hanafi dia kata hadis-hadis ini gabung semua ni boleh jadi hujjah di dalam hukum. Dan Imam Abu Hanifah pegang lagu tu. Orang lain tak setimur, biasalah waktu tu. Memang ada khilaf sama. Jadi orang tak setimur tu sebab apa? Sebab dia kata hadis ni tak berapa kemah lah. Tak berapa kemah. Gitu. Jadi orang hak timur dia kata kemah, cukup dah syarat dia. Boleh dah kita nak buat panduan dalam hukum, boleh dah. Gitulah benda khilaf. Jadi hak semoleknya ke mana-mana pun selawatlah, bacalah perhabis tu. Muka banyak ada hadis-hadis hak lain hak sahih juga. Jadi kita buatlah. Cumanya kita belajar hadis ni salah satu apa nama ni maksud dia kita nak tahu khilaf tu. Kan Abu Daud ni maksud dia ni dia ayat dia mari ni dia nak ayat ni punca khilaf ulama. Mana dalil masing-masingnya? Ni dalil dia. Ada dalil lah. Hak jadi khilaf tu mana dalil dia? Ni dalil dia. Itu tujuannya. Jadi kalau mengaji Abu Daud kita tidak royak khilaf-khilaf tu, apa faedah? Nak nampak mana? Jadi kena royak. Itulah. Jadi khilafnya hadis tadi. Situ khilaf. Jadi bila kita tahu khilaf-khilaf ni, kita bersikap terbuka lah. Jadi orang tak serupa dengan kita, tak serupa dengan kita, baju dia tak serupa dengan kita, dia pakai baju hijab misalnya, kita kata dah, kita marah ke dia, tak boleh lah. Nak suruh dia pakai seperti kita juga misalnya, tak sah lah lagu tu. Masing-masing lah. Jadi kita bila kita tahu belajar ni, kita jadi bersikap terbuka. Kita pun tahu bahawa imam-imam besar ni masing-masingnya dia ada dalil. Cuma orang lain tak setimur tu adalah cara-cara kaedah dia. Biar ke dia lah. Hak ni nak timur, dia ada jalan dia. Dan kalau kita gigi nampak memang sungguh ada jalan sungguh. Lah bagi dia nak pakai tu biarlah. Gitu. Jadi kalau hak siapa peringkat ni serupa selera masing-masing lah. Serupa selera masing-masing. Jadi kita tak boleh kata apa yang tak makan hak ni je. Dan dia tak selera. Lepas tu kita marah dulu, makan hak lagu tu. Kita tak terliur. Ikut dia, dia selera. Gitulah. Kalau sampai sini ni jadi gitulah seolah-olahnya. Ikut dia. Dan dia berselera. Itu pun makanan juga. Bukannya benda najis. Bukannya benda salah. Ikut dia, dia selera. Kita tidak selera, biar. Setara tu kedudukan. Dia masalah furuk ni setara tu.
Tapi kadang-kadang orang yang tidak mengaji hadis ni jadi tegar kerana benda-benda gini. Tak pada nak tegar benda gini ni. Ikut masing-masing lah. Dia mau rasa nak pakai baju lagu tu pakai. Kita tak boleh pakai, tak usah. Tak apa. Masing-masing. Seterusnya riwayat daripada Nasr bin Ali, riwayat daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tasyahud ini, at-tahiyyatu lillahi as-salawatut thayyibat. Lagu lain pula. Lagu lain pula. Lafaz lah apa nama ni tahiyat dia tu. Hak tadi lagu lain. Cuma alik belakang tu suruh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala perawi berkata, Ibnu Umar berkata, saya menambahkan wa barakatuh. Saya menambahkan wa barakatuh. Jadi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, sekat tu je. Jadi wa barakatuh tu saya tambah kata dia. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibnu Umar kata, saya tambah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kata, hak tu hak saya tambah. Jadi kalau kita tengok hadis ini, hak Ibnu Umar kata dia tambah. Dia tambah. Maknanya kira-kiranya dia dengar daripada Nabi SAW sekat tu wa rahmatullah wa barakatuh dia tak dengar. Tapi dekat tadi kita banyak kali dah jumpa wa barakatuh ada semacam. Maknanya orang lain dengar. Kira-kiranya hak tu dia tidak dengar daripada Nabi SAW, dia dengar daripada orang lain. Jadi dia tambah, dia bukan tambah sewenang-wenang. Setelah dia dapat tahu daripada sahabat yang lain. Kira-kiranya gitu. Tetapi hadis ini riwayat dari segi riwayatnya dipertikaikan oleh ulama, jadi mengikut setengah ulama hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Jadi kalau kita tengok pada tidak sahih itu tidak jadi masalah lah. Kata tambah tu dia tambah sendiri gapo tu tak timbul lah, jadi tak boleh nak pegang lah. Dia bukan dhaif. Dhaifnya duduk mana ni? Syu'bah meriwayatkan daripada Abi Bishr. Abi Bishr itu nama dia Ja'far bin Iyas bin Abi Wahsyiyah al-Yashkuri al-Wasiti. Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqrib kata thiqah min athbatin nas fi Sa'id bin Jubair. Dia ni orang thiqah, boleh dipercayai dan orang yang paling kemah lah. Kalau riwayat daripada Sa'id bin Jubair, dia ni orang yang paling kemah. Wa dha'afahu Syu'bah fi Habib bin Salim wa fi Mujahid. Tapi Syu'bah kata kalau dia ni ambil hadis daripada Habib bin Salim dan Mujahid, dia ni dhaif. Hak tu dhaif. Kalau daripada Sa'id bin Jubair, hak tu kemah. Tapi kalau ambil daripada orang ni, dia tak kemah. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, Syu'bah mengatakan hadis Abi Bishr daripada Mujahid ini, dia kata qala lam yasma' minhu syai'an, dia tak ada dengar apa-apa. Abi Bishr ni tak ada dengar apa-apa daripada Mujahid. Jadi Syu'bah kata dia tak ada dengar apa-apa. Ibnu Ma'in kata ta'ana alaihi Syu'bah. Syu'bah kritik dia ni, iaitu pada hadis dia yang diriwayatkan daripada Mujahid, dia kata hak tu dia tidak dengar sendiri. Hak tu dia ambil daripada sahifah, daripada kitab, bukan dia dengar. Gitu. Maknanya Syu'bah tak percaya, tak terima. Mana bagi Syu'bah, sedangkan hadis ni Abi Bishr dia ambil daripada Mujahid kan. Daripada Mujahid mana tak kemah, mengikut Syu'bah. Orang lain kata tak boleh terima. Orang lain kata boleh terima dia, walaupun hak Mujahid. Sebab apa? Sini dia sebut ni sami'tu, dia dengar. Dia dengar. Apa nama ni, Mujahid bercerita daripada Ibnu Umar, dia dengar. Jadi hak kata dia tak dengar daripada Mujahid itu pada tidak tepat lah. Gitulah kira-kira bagi orang yang terima. Bagi orang yang tidak terima seperti Syu'bah, dia kata dak. Dia yakin mana dia tidak dengar.
Hak kata dengar ni boleh jadi orang lain ni keliru ni, orang lain kata dia dengar Mujahid, orang lain kata, ataupun dia berbohong. Tu dua tu lah. Kalau tidak orang lain keliru, orang lain kamak dia ni dengar, jadi kata sami'tu, dia kata, dia dengar, padahal dia tidak dengar apa-apa pun daripada Mujahid. Sama ada orang lain tersalah ataupun dia berbohong. Sebab itulah maknanya ulama mengatakan kalau riwayat daripada Mujahid itu tak kemah. Sebab itu selain daripada Syu'bah, Ibnu Ruslan juga mempertikaikan sanad hadis ini. Ibnu Ruslan juga mempertikaikan sanad hadis ini. Jadi dipertikaikan dah itu. Tapi kalau kita nak pakai juga, maka kita kata hak ni dia tidak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tambah-tambah, dia tambah sendiri. Maknanya daripada hak dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tambah sendiri bukan berarti suka hati dia dengar melalui orang lain. Hak tu dia tidak ayat. Begitulah. Maknanya sepatutnya kita kena anggap tentang sahabat. Seterusnya daripada Amr bin Aun. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.